kamu tak sibukkan diri kamu dengan kebenaran, kamu tetap akan sibuk, tetapi disibukkan oleh kebatilan. Batil pun akan sibuk. Sebab tu ada kata-kata hikmah yang menyebut, sibukkanlah diri kamu dengan kebenaran sebelum kebatilan menyibukkan diri kamu. Yang penting manusia ni memang manusia makhluk sibuk. Tuan-puan, rupa-rupanya orang yang bersara tak ada kerja ni memang satu masalah besar. Setuju tak? Masya Allah. Saya tak kata ustazah walaupun saya dah bersara. Masya Allah. Okey, peralihan. Sebab ustazah melalui peralihan ustazah bekerja dengan bersara. Masya Allah. Masa kita bekerja, ya Rabbi banyaknya kerja, ya. Malam tu buat kerja lagi, tak habis malam tu. Maknanya esok kena sambung. Student punya paper belum marking, research tak siap, grant tu. Hanya Allah yang tahu kerja sangat banyak. Kita mungkin mengungut masa tu. Allah banyaknya kerja, stresnya, tensionnya. Sekali usah bersara awal. Semua yang saya sebut tadi, tak ada paper nak marking, tak ada grant nak buat, tak ada research nak pergi research, tak ada siapa-siapa suruh, tak ada bos yang call, tak ada orang WhatsApp kata mesyuarat. Masya Allah. Masya Allah. Mula-mula bang Azhar pun, ya Allah, bestnya, seronoknya kan ya. Hilang semua yang selama ni kita rasa, ya Allah, penatnya dah tak boleh dah gini-gini. Tapi kemudiannya ustazah menjiwai bagaimana agaknya orang yang tidak boleh menguruskan masa yang banyak. Masa dah banyak ni, nak urus macam mana? Orang tak ada siapa yang pressure kita pun, tak ada bos dah. Kita lah bos pada diri kita sendiri. Masya Allah, masa tu kita tahu tuan-puan. Patutlah Ustaz dengar, bertemu, ada anak-anak yang minta tolong konsult mak ayah, ya, yang ayah tu tak tahu nak buat apa. Betul lah, masjid pergilah. Tapi antara masjid-masjid tu, makna antara waktu solat tu nak buat apa? Cucu tak ada hantar nursery. Badan sehat. Nak bercucuk tanam, tanah tak ada. Ya tak ya, tengok gadget. Tengok handphone. Nak tengok apa kat handphone? Masa sampai 5-6 jam. Takkan dengan ceramah ustazah aja kerja. Ceramah ustaz ke kan? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Maksud dia apa? Balik kembali kepada kata kunci tadi. Rupanya sibuk ni satu nikmat. Sibuk dengan kebenaran ni satu nikmat, tuan-puan. Sebab itu, lepas ustazah bersara, memang ustaz list downkan semula. Kena nampak tu. Tanggungjawab apa dia. Kena nampak, kena berjiwa besar, kena fikir memberikan apa manfaat kepada masyarakat, memang sebab apa? Jangan hentikan kesibukan. Jangan berhenti daripada sibuk. Sibuk satu nikmat. Tak percaya tanya orang dah tak ada kerja. Terkelip-kelip mandang bumbung rumah. Lepas tu lapar. Berpusing kat dapur. Tak tahu. Lala kata tak tahu nak makan apa lah. Tak kena selera. Sebenarnya dah tak lapar dah. Dah tak lapar. Tak ada kerja. Betul tak tuan-puan? Balik-balik. Sesekali bolehlah pergi makan dengan kawan. Hari-hari makan kawan dari kita pula yang asyik belanja. Semua tak jadi kerja. Maknanya sibuk ni satu nikmat. Ya Allah, sibukkan aku dengan kebenaran, ya Allah. Sibukkan aku dengan kebaikan, ya Allah. Tapi ia mesti bersama-sama dengan pengurusan apa yang kita nak dalam hidup kita. Ya Allah, aku nak jadi orang bermanfaat. Kan Nabi-Mu sebut, sebaik-baik manusia adalah yang paling besar memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, pilihlah aku. Ya Allah, jadikan aku orang bermanfaat. Sibukkan aku, ya Allah, untuk memberi manfaat. Kat situ, lanjutan daripada pemahaman kita terhadap hikmah ini. Sibuk. Bukan makna sibuk tu satu masalah kepada kita, tapi sibuk itu membantu kita. Sibuk yang bagaimana? Sibuk dengan apa yang Allah tuntut kepada kita.
Allah tuntut kamu jadi ibu yang baik, kamu jadi isteri yang baik, kamu jadi anak yang baik, kamu jadi anggota masyarakat yang baik. Allah tuntut kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Allah tuntut kamu cari ilmu. Ya, sampaikan wahyu yang pertama pun Iqra. Allah tuntut kamu memperelokkan ibadah, tak tahu pergi belajar. Allah tuntut kamu supaya bertaubat, beristighfar. So masa kamu diisi dengan beristighfar, bertaubat, berzikir. Masya Allah. Baru kita tahu kat sinilah kita kena sibukkan diri kita. Kalau tak tuan-puan sekalian, macam kata-kata hikmah. Kalau tak silap satu kata-kata hikmah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kamu tak sibukkan diri kamu dengan kebenaran, kamu tetap akan sibuk tetapi disibukkan oleh kebatilan. Sebab sebenarnya kita manusia ni tak boleh tak sibuk. Dia tetap akan jadi penyibuk juga. Itu memang perangai kita. Betul. Mana ada orang boleh relax kat rumah? Sakit kita nanti tu. Duduk bersandar kat dinding. Buat apa tu mak? Tak ada apa Min nak buat ni. Sakit nanti. Sibuklah mulalah nak buat kek lah, nak apa lah orang nak makannya. Tak ada. Sebab apa tu perangai tu keluar tu? Nak menyibukkan diri. Mulalah macam-macam nak mengait, nak menjahit, keluar belaka. Ya, padahal tak ada keperluan pun. Sebab apa? Tidak boleh duduk diam. Kita manusia ni memang nak sibuk. Maka, sibuk tak sibuk ni, tengok. Menguruskan kesibukan ni, mestilah ada benda yang benar. Benda yang benar ni, tengok. Apa yang Allah tuntut kepada kita, itulah yang kita kena sibukkan diri kita. Doa kita juga demikian. Agenda hidup kita juga demikian. Semuanya adalah pada perkara yang Allah tuntut kepada kita. Ada orang tanpa dia sedar, dia sibuk dengan perkara yang sebenarnya Allah tak tuntut kat dia pun. Contohnya tuan-puan, dia sibuk menuntut supaya orang hormat kat dia. Supaya orang menjulang dia. Supaya orang memuji dia. Apakah itu yang Allah tuntut? Tapi dia dah disibukkan kerakusan nafsu dia. Ya, dia tengok setiap orang tu cara pandang pada dia tu. Dia ni, dia kata. Tak nampak ke kita lalu ni? Nampak tuan-puan ni, Masya Allah, manusia yang minta penghormatan, minta dimuliakan, minta disanjungkan. Dia sentiasa memerhati bagaimana orang menyanjung dia. Bagaimana orang memperlakukan pada diri dia. Padahal orang tu mungkin tak pakai cermin mata, tak perasan. Ya, kalau perasan mesti akan menyantunilah dengan baik. Tapi orang yang kelaparan nak sanjungan daripada orang lain, padahal itu bukan benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dia, dia akan disibukkan dengan melihat kenapa orang tak sanjung aku. Kenapa orang tak peduli aku? Kenapa orang tak hormat aku? Kenapa orang tak hargai aku? Dah lah, pedulikanlah tuan-puan benda tu. Allah tak tuntut pun tu. Yang Allah tuntut apa dia? Kita kena ingat kepada Allah. Kita kena sanjung Allah. Kita kena puji Allah. Kita kena betul-betul memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia. Barulah kita punya kesibukan tu berbeza dengan yang tadi. Boleh faham kan maksud Ustazah? Kalau tak tuan-puan macam tu lah. Kita akan jadi rosak. Akan jadi rosak. Sebab apa? Kita fokus kepada benda yang tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Apa yang Allah tuntut kepada kita? Allah tuntut untuk kita membelanjakan apa yang kita ada dengan jalan yang Allah sayang, Allah redha, Allah suka. Mintalah pada Allah, ya Allah ya Tuhan, kau bagilah aku kekuatan ya Allah agar boleh bersedekah, bagilah aku kekuatan ya Allah agar boleh cakna kepada masyarakat, prihatin pada anak yatim, ibu tunggal, orang jahat, apa segalalah. Tengok kita ni tak sibuk apa? Sibuk mengumpul. Mengumpul. Bila masa nak memberi? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Umur 70 dah. Yang dikumpul sudah terlalu banyak ni. Tak sepadan dengan yang diberi. Umur 70 ni dah ekstra bonus daripada umur Nabi SAW. Itu dah bonus 6 tahun kan tuan-puan kan? Maknanya kalau masih lagi berorientasi mengumpul bukan memberi, parah hidup tu, parah. Patutnya bukan orientasi mengumpul tuan-puan. Macam mana ni nak seliakan pemberian ni?
Ni ada 300 juta ni dalam bank ni. Macam-macam bank. Umur dah 75. Fikir macam mana nak selia supaya dapat diagihkan. Takkan nak mati dalam keadaan dalam bank ada 300 juta. Tak apalah banyak sangat 300 juta. 300 ribu lah. Amin je lah. Aku ada besok 300 ribu ke 300 juta. Amin. Jangan cepat-cepat. Mana ada. Amin lah dulu. Adalah besok tu. Ya. Lepas tu pada pandai lah kita bagi-bagi. Cepat. Mana tahu rezeki Allah nak bagi tuan-puan. Mana tahu. Tapi sekarang kita ambil. Ya Allah, kalau Allah uji aku dengan harta yang banyak, sebenarnya Allah uji aku kesediaan aku untuk memberi. Bukan mengumpul. Kesediaan untuk memberi. Sebab tu ujian dapat kesenangan ni berat, sahabat-sahabat. Kita yang belum senang, senanglah mengatur orang. Ya? Belum senang, jangan cakap lebih-lebih. Belum diuji dengan kesenangan, jangan cakap apa-apa dulu. Reserve sikit. Doa yang baik-baik. Sebab apa? Dah diuji dengan kesenangan, kita tahulah. Rupanya masa kita miskin, lebih senang memberi daripada ketika mana kita kaya. Bersama dengan ujian kesenangan, nafsu kita juga menjadi semakin rakus. Ya? Perhatian kita juga tak sama dah dengan masa kita susah. Tak sama. Masya Allah.